Dan insyaAllah malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-13, ya, muka surat 86, iaitu tajuknya ialah bertanggungjawab, responsibility, ya, ataupun al-mas'uliyah, mas'uliyah. Jadinya kita lihat pada matan hadis ini yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu bertanggungjawab. Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Abu al-Ashhab anil Hasani anna Ubaidullah ibn Ziyad ada Ma'qil ibn Yasar fi maradihi alladhi mata fihi faqala lahu Ma'qilun inni muhaddithuka hadisan sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin illa lam yajid raihatal jannati. Rawahul Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Abul Ashhab daripada Al-Hasan, bahawasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika mana sakitnya yang menyebabkan, menjadikan kematiannya itu, ya, sakit hingga menyebabkan kematian. Lantas Ma'qil mengatakan kepadanya, aku sampaikan muhaddithuka, ya, saya sampaikan sebuah hadis kepadamu yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata lagi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala beri amanat kepimpinan, tanggungjawab, namun dia tidak mengambil tindakan selanjutnya dengan baik selain tidak mendapat bau syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-7150. Berkaitan dengan pengenalan kepada tajuk ini, ya, manusia ni adalah makhluk Allah SWT yang paling istimewa dan sempurna jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Dan dalam surah At-Tin pun dah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, maka sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, khalaqna, kami telah menciptakan, insana, manusia itu, ya, min ahsani, daripada sebaik-baik takwim, kejadian, sebaik-baik bentuk sempurnanya manusia ni. Manusia ni nampak je macam ni tak? Nak compare dengan gajah, kuat lagi gajah lah, ya, nak banding dengan ikan paus, nak banding dengan semua, tak? Tetapinya dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia tadi itu, manusia dapat terbang ke langit seperti burung. Manusia dapat menyelam dalam air seperti ikan. Manusia boleh siap, boleh naik lagi ke angkasa. Sebab apa? Akalnya itu. Itu yang membezakan mulianya manusia ni. Oh, malah kita kata akal itu menyebabkan manusia itu mulia, sama dengan macam malaikat lah, betul? Ya, betul lah tu. Tetapinya manusia ni boleh jadi lebih mulia daripada malaikat pun, sampai darah tu lah. Dan kena ingat juga kan, summa radadnahu asfala safilin,
Kemudian walaupun Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian, kemudian Allah rendahkan martabat dia ni. So rendah-rendah martabat. Paling hina lah. Kalau dia tak gunakan akal dia, dia ikut nafsu dia. Paling hina manusia ni lagi teruk pada setan, daripada teruk pada jin yang paling jahat, jin perit pun. Lagi hina dia daripada haiwan. Ya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman, dia dah terkeluar dari kumpulan ni. Wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Beramal soleh itu maknanya amalannya itu amalan yang benar, yang menepati seperti mana yang diajarkan oleh syariat, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi ini pembawa syariat, jadi kena ikutlah orang yang membawa syariat. Jadi itulah sebaik-baik manusia. Tak, kemuliaan itu illal ladzina amanu wassalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran yang cukup hebat, cukup besar lah orang macam ni. Ini manusia. Sebab tu bezanya manusia dengan makhluk lain. Walaupun manusia ni segi kekuatan lemah, ada tak ke mana pun. Tetapi dengan akal yang Allah kurniakan ini, makanya dia dapat jadi lebih hebat daripada haiwan-haiwan yang berterbangan, ikan-ikan yang menyelam dari dak dia. Lagi hebat dia buat. Dan itulah manusia. Disebabkan itu manusia mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tertentu yang perlu dilaksanakan di dalam memenuhi matlamat penciptaan mereka itu. Peranan dan tanggungjawab manusia ini meliputi tanggungjawab dan peranan yang perlu dilaksanakan terhadap agamanya. Agamalah, perintah Allah SWT dulu, tu kena dahulukan. Diri dia sendiri, tanggungjawab terhadap diri dia. Ya. Makanya jangan campakkan diri kita ni ke dalam kebinasaan. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada dalam kebinasaan. Dan juga tanggungjawab terhadap keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu dan juga diri kamu daripada api neraka ni. Ya, ini tanggungjawab kita. Kalau sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, ini tanggungjawab terhadap keluarga lah. Kalau dia tu orang bujang, jawab sendiri-sendiri lah. Tapi bila mana tanggungjawab terhadap keluarga sebagai seorang bapa, seorang suami, maka dia jadi ketua keluarga, inilah kerja ni. Tanggungjawab nak bawa ahli keluarganya masuk ke syurga Allah. Kemudian kita bukan duduk dengan keluarga kita saja tak, tapi kita juga hidup bermasyarakat. Sebab tu kenapa selalu anjurkan solat berjemaah, supaya nak ajar didik diri kita ni bermasyarakat. Daripada duduk terperuk kat rumah tak buat apa. Ya, mari kuliah-kuliah ni, mari ke rumah Allah ni tak. Duduk bermasyarakat sikit. Kan? Bila kita jinakkan diri kita dengan aktiviti macam ni yang terbaik tempatnya. Kan? Solat berjemaah ni, kuliah-kuliah ni sebaik-baik tempat lah ni. Di situ nanti nak bentuk diri kita lah, nak lembutkan hati kita ni. Kadang-kadang kita duduk silap seorang-seorang kat rumah, kita rasa kita seorang je betul. Ya, bila kita mari dengar kuliah, duduk tak, rupanya selama ni aku tak betul aku buat. Selama ni aku salah faham ya. Dia mari gitu. Kan? Dengan darah berhenti, hati kita insya-Allah boleh jadi jinak. Kan? Tanggungjawab terhadap masyarakat, kemudian tanggungjawab sebagai warga negara. Kalau kita sebagai warga negara, kita terikat dengan prinsip rukun negara tu. Seperti mana Rasulullah buat piagam Madinah. Piagam Madinah di rukun negara Madinah semua kena. Islam ke Nasara ke Yahudi semua tertakluk bawah satu perlembagaan, bawah satu rukun negara. Kan? Setiap negara tak sama dia punya rukun negara dia. Kan? Jadi itulah kata tadi. Di mana langit dijunjung, di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijulang. Tak? Ya. Di mana tempat kita berada itulah. Kan? Dan juga tanggungjawab kita kepada alam sekitar. Kan? Itu tanggungjawab kita. Ya. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasaba aydin nas. Terzahirnya, munculnya, ya, kenapa berlaku kerosakan di alam bumi ini? Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Contoh, hujan ni daripada zaman dulu turun dah.
Kan? Jangan kita pelik lah. Nah, tapi kenapa kalau hujan yang dulu pun dah turun, kenapa hari ni boleh banjir banyak sangat? Boleh tak? Sebab diteroka hutan-hutan tu lah. Dah teroka hutan-hutan, pokok-pokok ditebang, tak buat sistem peparitan yang betul kan? Yang mana tak mampu nak menanggung air hujan yang begitu banyak. Jadilah banjir. Bukan pasal banjir tu turun, dulu tak turun, dulu turun juga. Tapi dia tak banjir pun, tempat sama je. Sebab dulu ada pokok-pokok, bila ada hujan tu turun, dia serap. Jadi pokok tu menahan. Hari ni dah tak ada. Orang kan, bila dah tak ada pokok-pokok, tak ada, air tu turun lancu. Bila dia turun lancu, dia bawa dengan tanah-tanah tu, tanah merah tu. Kan? Tu sungai-sungai berubah jadi color, berubah color merah. Kan? Sebab ini. Ya. Nak troka tak ada masalah, tapi bagaimana cara tradisional, bagaimana cara nak uruskan. Itu masalah tuan. Tu sebab hari ni berlaku sama. Hujan dulu turun juga tuan. Janganlah kita nak kata ini sebab hujan. Hujan betul. Kan? Hujan tu betul lah tu. Kecuali ribut lah. Ribut mana kita nak cerita ribut pula. Kalau ribut mari-mari dari laut kan. Mana nak menahannya tak? Itu memang kuasa alam lah tu. Tapi bila mana benda-benda yang di muka bumi ni, kemusnahan alam, pupusnya haiwan, pokok-pokok berbanyaknya dah musnah, tangan manusia lah. Takkan tangan beruk, tangan kucing, tangan tupai pula. Kan? Mana dia reti bab-bab ni. Ya? Jadi itu kata tadi tak. Jadi itulah kita berperanan terhadap agama, diri, keluarga, masyarakat, negara dan juga alam sekitar. Pada hakikatnya tanggungjawab ialah satu persediaan yang sedia ada pada setiap individu. Ya, setiap orang ada. Hatta anak kita pun ada tanggungjawab sebagai anak. Tanggungjawab anak tu apa? Nak perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah ibu apa? Apa taat perintah apa? Kau pergi belajar. Hantar anak pergi sekolah, pergilah belajar rajin-rajin. Ya kan? Untuk tambah ilmu kau jugalah. Esok mak ayah dah tak ada, esok kau dah nak mengganti. Mak ayah berapa lama nak boleh tahan? Harta mak ayah tahan banyak mana aja. Kan? Kalau bagi harta pada seorang anak, dia tak ada ilmu, kejap dia habis. Dia bantai beli area, dia bantai beli Ferrari sebiji, dia bantai beli motor Ducati sebiji. Kan? Harley Davidson beli tak? Boleh beli lah. Motor nak kena servis. Kan takkan nak servis RM50 pakai minyak hitam biasa. Kereta mahal-mahal, takkan nak pakai minyak hitam biasa tak? Itu. Sebab tak ada ilmu. Dia bangga sebab duit banyak boleh beli benda tu. Dia ingat protect tak pakai. Kan? Jadi benda macam ni. Tu kata ilmu. Bila kita bagi ilmu pada anak-anak kita, campak dia ke mana pun insya-Allah dia boleh hidup lah. Jadinya pada hakikatnya tanggungjawab ialah satu persediaan yang sedia ada pada setiap individu. Tak kira siapa pun, walaupun seorang hamba, dia pun ada tanggungjawab. Yang bererti setiap individu dengan sendirinya memastikan dirinya untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan terhadap dirinya mengikut lumrah sebagai langkah pertama. Kemudian dia mempunyai keupayaan pula untuk menjalankan tanggungjawab dengan menggunakan usaha dan tenaga yang ada pada dirinya. Dengan pengertian ini, tanggungjawab mempunyai makna yang sangat luas sebagai suatu jenis tanggungjawab yang paling tinggi dalam diri manusia itu sendiri. Itu peranan tanggungjawab. Waktu dia bujang, dia tak kisah pun makan, minum dia pun, pakai dia tak masalah lah. Duk bujang tak, rasa nak keluar makan, dia pergi makan. Nak pakai baju hari minggu lepas pun tak apa dah. Tak ada masalah pun, bukan orang kisah pun dah bujang. Tapi bila dah berkahwin, dia dah ada tanggungjawab. Dia bila dia terima akad nikah, dia ada tanggungjawab. Bukan cakap nak berseronok saja, tanggungjawab nak membimbing isteri. Tanggungjawab isteri untuk menjaga, berbakti kepada suami, itu ada tanggungjawab tu. Kan? Tapi bila mandang sudut pendek sahaja, maka tu jadinya. Tu yang tak dapat bertahan lama tu, usia perkahwinan tu. Kan? Sebab peranan dan tanggungjawab tu tak ada. Ya? Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat yang ke-18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Maksudnya hingga apabila mereka rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam
sampai ke lembah semut. Berkatalah seekor semut, ya, ratu semut tu bagi tahu, hai semut-semut, ya, dia bagi tahu pada semut-semut semua ni, ya, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut, udhulu, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, udhulu masakinakum, pergi masuk sarang, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Ini tugas sebagai seorang pemimpin. Tak? Ini semut Allah Ta'ala bagi contoh. Patu semut yang bertanggungjawab. Ya, iaitunya ialah dia jaga dia punya rakyat dia tu. Dia tahu Nabi Sulaiman nak halus itu. Ya. Tapi suara dia didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak? Itu kata Nabi Sulaiman senyum tu. Dia dengar, boleh dengar kelebihan mukjizat Nabi Sulaiman memahami bahasa haiwan ni. Ayat di atas membahaskan tentang seekor semut, yakni ratu semut yang menyeru kepada rakyatnya untuk berlindung daripada bahaya. Ayat ini mengajar kita tentang sikap tanggungjawab, ya, terhadap pemimpin kepada rakyat dan sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan keselamatan. Itu tanggungjawab pemimpin. Pemimpin dia bertanggungjawab menjaga keselamatan rakyatnya, kebajikan rakyatnya. Itu tanggungjawab dia lah. Ya, bagaimana nak mensejahterakan rakyat ni, meringankan bebanan macam-macam lah. Ya, itu tanggungjawab dia. Sebab tu Sayyidina Umar setiap malam dia akan mencari rakyat-rakyat dia yang mana susah tu. Dia akan bawa gandum pergi tengok, kan, mana yang susah dia akan bantu. Sebab itu cara zaman dulu lah. Nak cari rakyat yang susah waktu malam lah. Pergi tengok mana-mana kemah yang dalam rumah tu, tengok, pergi dengar. Kalau dengar suara kanak-kanak banyak nangis-nangis tu, oh dia lapar, dah tak makan ni. Kan? Pergi bantu. Tu cara dulu. Hari ni macam-macam bantuan dah masuk kan, pergi cucuk, layak dapat, terima, alhamdulillah. Kan? Tu cara bantuan dia. Tak ada nak suruh pemimpin pergi rumah-rumah pula, pergi bagi hantar berat. Tak ada lah macam tu, sebab sekarang lagi canggih dan mudah. Bank in je, pergi check je akaun bank kan. Ada layak dapat, alhamdulillah, ya. Firman-Nya lagi dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tadi ayat yang sebelum ni cerita pasal semut. Bagaimana seekor ratu semut bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Yang ni kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pula. Tanggungjawab sebagai seorang ayah. Dilema. Aku ni Nabi, aku ni ayah. Kan? Dilema. Bila mana maka tatkala anak itu sampai pada umur baligh, sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, inni azbahuka fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim tanya pada Nabi Sulaiman. Ini perintah Allah. Sebagai seorang bapa, disebabkan perintah itu, ya, suruh sembelih Nabi Sulaiman, maka Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah tanya pandangan ayah nak dia. Kalau sekiranya anaknya tak setuju, perintah Allah tu, ya, tamat ada Nabi Ibrahim nak deal balik ke ataupun Nabi Ibrahim teruskan tu, itu semua ketentuan Allah SWT lah. Sebab tu saya kata, arahan ini datang dari dalam mimpi, tuan-tuan. Bila sebut mimpi, mimpi itu adalah wahyu. Bila sebut wahyu ini hanya layak bagi para nabi. Sebab tu jangan hari ini kita jadi saudagar mimpi. Betul M. Nasir buat lagu saudagar mimpi. Nah, saudagar mimpi, menjual mimpi, tuan-tuan. Bila sebut mimpi ni, dia tak kira pada siapa pun. Kan, kata Imam Malik, tak, kullu kalamu yarudu wa yahfuz illa sahibul hadal kubur.
Semua perkataan kita boleh terima dan kita boleh tolak, melainkan sahibul hadzal kubur, pemilik kubur ini kubur Rasulullah. Ya. Kalau kebetulan mimpi orang-orang yang soleh tentang malapetaka dan apa semua dajjal, itu ya memang itu akan berlaku. Tapi dia tak boleh tentukan bila tarikh itu semua kepada Allah SWT. Kalau dia mimpi orang baik, orang soleh yang bermimpi macam ni, orang yang baik, kita tahu dia memang amal soleh, dia masuk orang yang baik. Dia cerita tentang mimpinya itu, ya. Tapi bukan wahyu. Sebab tu dulu orang jual mimpi je tak? Surat perantai tu. Kan? Imam Mekah bermimpi, tak? Suruh sebarkan surat ini. Siapa yang tak sebar, dia akan timpa malapetaka. Contoh siap bagi lagi. Ada seorang hamba ni, dia tengok surat ni, dia koyak, dia tak nak buat pun. Tak sampai berapa lama, dia telah timpa kemalangan. Nak menakutkan orang. Apa hal? Ya. Apa yang berlaku ke depan kita ni, tuan-tuan, yang ke depan kita ni semua qadar. Qadar dan qadar Allah. Tak ada siapa pun yang tahu. Nah, tak ada siapa pun yang tahu. Kalau Rasulullah tahu, sudah Rasulullah akan buat sesuatu untuk mana dia untuk ada sahabat terdekat ke pakcik baginda sendiri ke, ya, macam arahan Rasulullah, Allah Taala perintahkan Nabi supaya berhijrah, kan? Itu strategi Nabi, berundur, duduk menyurat dalam 2 surah dalam 3 hari, kemudian berkantor balik. Kalau Rasulullah tahu adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, kenapa Rasulullah susah nak pergi ke Taif? Nak pergi dakwah ke Taif, tunggu je lah, esok Allah Ta'ala bagi ke Isra Mi'raj, sampai relax lah. Rasulullah pun tak tahu Rasulullah akan berhijrah ke Madinah. Baginda pun tak tahu. Sebab tu kenapa Rasulullah berhijrah ke Taif dulu. Sebab apa? Sebab Rasulullah pun tak tahu yang ke depan, kecuali diberitahu. Kalau Nabi pun diberitahu, baru Rasulullah tahu. Macam mana orang yang tak ada kenabian boleh tahu lebih daripada Nabi pula ni? Kadang-kadang sampai kadang-kadang boleh tahu pula kau ni syurga, ni neraka, kau ni tengok muka kau macam ni. Memang ada kumpulan jenis macam tu. Dia amalkan zikir-zikir tertentu sekarang, kadang-kadang yang dia punya talk share nampak, ni kau punya muka ada muka ular, ni muka naga ni muka apa lagi, Doraemon ke? Contoh ke tak? Dia boleh tahu semua ni. Oh, hebat. Kan? Ini semua manipulit agama lah. Seperti saya kata tadi. Dia datang tahu hayu kalau kebetulan mimpi orang-orang soleh, kebetulan dia kata betul. Ya? Kalau kebetulan betul-betul. Kan? Akan jadi malapetaka, betul lah. Kita dah akhir zaman pun. Bukan kita menolak, kita mimpi itu betul. Tak, kan? Tapi tidaklah sampai, kalau mimpi orang yang soleh pun, tidaklah sampai macam Nabi. Ni macam Nabi Ibrahim ni. Macam Rasulullah. Laqad sadaqa Rasulullah ru'ya bil haqq. La tadkhuluna al-masjidil haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum. Sesungguhnya benarlah mimpi Rasulullah SAW yang mana baginda akan masuk ke kota Mekah. Benarlah. Rasulullah bermimpi tak? Nabi Ibrahim bermimpi, betul lah tu. Nabi Yusuf AS, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf cerita pada ayah dia Nabi Yaqub, wahai bapakku, ya abati, wahai abahku, sungguhnya aku bermimpi, aku lihat apa? Ra'aitu ahada asyara kawkaban, ada 11 planet, dan juga wasyamsa, dan juga matahari, wal qamara, dan juga bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka sujud pada aku. Kan? Apa kata Nabi Yaqub? Kau jangan cerita pada orang lain, kau jangan beritahu adik-beradik engkau. Kalau dia tahu apa yang kau mimpi ni, bertambah iri hati dia orang engkau. Tak cerita pun dia orang dah iri hati lah. Yang kena campak dalam telaga Nabi Yusuf kan. Ni mimpi para Nabi, itu wahyu tuan-tuan. Mimpi para Nabi sebahagian daripada wahyu. Selain para Nabi, minta maaf. Dia tak sampai macam tu. Sebab tu saya kata, kalau ada orang yang mendakwa, dia dapat amalan-amalan tertentu, zikir-zikir tertentu. Mana kau dapat? Semalam saya mimpi jumpa Rasulullah, maka Rasulullah telah membagi tahu saya kau bohong. Auta kare. Sebab dia konon-konon, dia sebut macam tu. Kan? Dia sebut macam tu, dia nak kata konon dia mulia lah. Bukan. Engkau telah menghina Rasulullah. Sebab Rasulullah dah cakap, wahyu dah habis dah pun. Wahyu takkan turun lagi dah. Tapi bila dia mendakwa, dia terima satu amalan, dia terima satu zikir yang Nabi ajar melalui mimpi, bohonglah dia. Engkau telah menghina Nabi. Bukankah dalam peristiwa Hajjatul Wada, Rasulullah dah bagi tahu para sahabat, ala uballighukum. Bukankah aku telah menyampaikan semuanya?
Sahabat cakap apa? Bala ya Rasulullah, bakal ya Rasulullah, kau tak bagi tahu semua, kau tak sembunyi apa dah, habis dah. Jadi bila hari ini orang mendakwa pula ada amalan tertentu, zikir tentu datang pada Nabi bermimpi, bohonglah. Engkau hina Rasulullah. Jangan nak ingat, Nabi itu bukan milik korang je saja. Bukan kumpulan korang yang punya Nabi. Nabi itu milik kita juga tahu. Kena bertahan lah. Ya. Nabi ni bukan milik hak kumpulan-kumpulan tertentu. Rasulullah ni rahmatan lil alamin untuk semua. Tiba-tiba kira ke belah dia je. Kan? Yang jumpa pun belah-belah dia je. Pelik juga. Kan? Yang belah-belah tak jumpa pun, yang belah dia jumpa tak. Baguslah itu kalau betul jumpa Nabi Rasulullah, baguslah. Bagi tahu Rasulullah. Tu Palestin tu bila selesai masalah. Pergilah terus lagi dekat Palestin. Macam lah. Akhir zaman kan. Duk sembang tiap-tiap tahun ada perjumpaan mesyuarat wali kutub dekat Palestin dekat mana. Tu dah berarti alang-alang dalam mesyuarat tu apa resolusinya? Apa keputusannya? Apa masalah? Bila nak tolong ni? Tak ada ke tentera-tentera daripada langit mana turun tolong bantu orang dari Palestin ni? Ini bukan mati memang you know. Ni kanak-kanak terang-terang kena tembak ni. Orang tua, wanita, memang terang-terang kena bom macam tu je. Takkan korang sembang habiskan karipap je kau, kopi je kat mana tu Palestin tu. Jangan membodohkan orang. Kita yang tak ada ilmu, orang awam memang kena tipu. Betul lah tak. Lain kaya siapa dia? Lain kutip duit. Bagi dia pakai bil paya, dia pakai rapat. Yang kita bawah ni melangut je tak. Duk kena tipu je tu. Lepas tu kena bagi clear, risau. Akhir zaman ni, Rasulullah bagi tahu, sebelum munculnya Dajjal yang sebenar akan muncul Ad-Dajjalun. Dajjal ni muncul dulu. Ni pokok macam ni. Duk nipu orang atas nama agama kan. Nipu atas nama agama. Dia tak sedar dia menzalimi orang lain. Dia menzalimi orang bawahan dia. Ini semua ni. Kan? Sebab apa? Sebab tak ada risap, tak ada sifat tanggungjawab dalam diri dia. Dia tak kira, yang penting aku lepas, yang penting aku senang. Aku tindak orang pun kau punya hal lah. Aku tipu pun tak korang, siapa tu orang percaya. Kan? Itu kata. Jadinya tadi, cerita pasal Nabi Ibrahim ni, disebabkan Nabi Ibrahim seorang Nabi, dan wahyu yang baginda terima mimpi itu, makanya baginda tanya pada Nabi Ismail. Kan? Fanzur maza taro. Apa kata jawab Nabi Ismail? Ya abati, wahai bapa aku, wahai abahku, if'al ma tu'mar. Kau buat je. Sebab Nabi Ismail dia tahu ini perintah Allah. Mustahil Allah Ta'ala akan menzalimi hambanya. Buat je. Tak ada masalah. Sembelih. Ya. Maza tu'mar. Satajiruni insya'Allahu minas sabirin. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sebab Nabi Ismail dia faham. Ya. Makanya dia berkata, ini sebab apa? Ini perintah Allah. Mana Nabi Ismail tahu tentang perintah Allah ni semua ni? Sebab Kaabah tu sendiri pun dibina atas perintah Allah. Ya. Maksudnya Nabi Ibrahim dah didik awal Nabi Ismail tentang apa? Tentang ketuhanan. Kan? Maka bagi dia tahu. Maka sebab ini perintah Allah, buat je lah. Kan? Buat je. Itu. Maka atas perintah Allah, Nabi buat lah. Ni sembelih tu kan. Sembelih betul. Bukannya sembelih berlakon-lakon tak. Bukannya miming saja. Bukan simulasi tak. Betul-betul sembelih. Dan Allah Ta'ala tukarkan. Sebab Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim AS. Sama ada engkau kasihkan Allah atau kasihkan anak melebihi daripada Allah ni. Allah nak uji demikian. Kan? Begitu juga Nabi Muhammad SAW tak. Baginda lahir di Mekah, tinggal di Mekah, dibesarkan di Mekah. Semua saudara mara, mak ayah semua pun di Mekah. Kan? Pakcik-pakcik semua di Mekah. Lalu Allah Ta'ala suruh hijrah. Tinggalkan tu di Mekah tu. Mana ada saudara mara di Madinah? Di Taif ada. Di Taif tu ada jalur Rasulullah lah. Ada kena-mengena belah bapak, belah tok macam tu ada lah. Sebab tu Rasulullah pergi ke Taif. Ada kena-mengena juga pertalian darah. Sebab tu Rasulullah pergi. Tapi di Madinah tak ada. Pergi hijrah buta macam tu je lah. Sebab Allah telah perintahkan. Kan? Itu tak. Bila perintah Allah tu buat je lah. Kita bukan musuh mana pun. Allah Ta'ala perintahkan suruh buat rukun iman, rukun Islam je pun. Kan? Jaga sembahyang 5 waktu. Bayar zakat. Zakat bukan tiap hari kita bayar pun. Puasa tak pun sama bukan tiap hari kan. Setahun, sebulan sekali dalam setahun je pun. Lepas tu puasa sunat. Bukannya benda selalu. Sembahyang je kita tak hari kena buat. Kan? Sebab tu perintah.
Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan sikap tanggungjawab terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan bagaimana pendapat Ismail alaihissalam tentang mimpinya. Lalu Ismail alaihissalam memilih menuruti perintah Allah SWT, yang mana ia bererti memiliki rasa tanggungjawab terhadap Yang Maha Kuasa. Nabi Ibrahim tadi bimbang sebab tanggungjawab dia sebagai Nabi, sebagai hamba Allah, dan juga tanggungjawab sebagai seorang bapa. Tapi Nabi Ismail memahami bahawasanya perintah Tuhan itu lebih tinggi daripada perintah bapanya itu. Maka Nabi Ismail dah buat, sebab itu perintah Allah. Terangannya, sikap bertanggungjawab tentunya sangat penting bagi kehidupan di dunia, baik dalam urusan ibadah ataupun hubungan sosial. Tanpa adanya rasa tanggungjawab, maka sudah pasti kehidupan akan berantakan. Bayangkan tuan-tuan, kalau seorang ayah yang tidak bertanggungjawab, seorang suami yang tidak bertanggungjawab, tengok hari ini tak, memang porak-poranda rumah tangga. Seorang majikan yang tak bertanggungjawab, ya, habiskan harta syarikat Angel, habis sebab porak-poranda habis. Tak tu. Oleh sebab itu, manusia mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tertentu yang perlu dilaksanakan dalam memenuhi matlamat penciptaan mereka itu. Tanggungjawab sebagai suami atau isteri, berusaha untuk buat yang terbaik dan tidak mengambil mudah dengan tanggungjawab dan amanah yang dipikul. Apabila tanggungjawab dan amanah ditunaikan dengan baik, kasih sayang akan subur. Bila masing-masing berperanan, ada tanggungjawab. Suami melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, isteri melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Harmoni rumah tangga. Ya. Tanggungjawab sebagai guru juga mempunyai tanggungjawab dan amanah yang sangat besar dan berat. Ini kerana tugas mereka memanusiakan pelajarnya. Nak mendidik kan, bukan dekat mengajar, dekat mengajar tu boleh. Mendidik ni ada sifat manusiawi. Mendidik ni tengok budak ni pakaian macam mana, dah makan ke belum, pagi-pagi ni macam mana keadaan. Datang sekolah tengok keadaan, Allah, lemah ni tak. Rupanya rumah banjir tak, habis buku-buku basah habis. Kan, tak apalah, bagi kelonggaran, tak ada pakailah baju biasa pun. Itu kata tanggungjawab. Mendidik. Setakat mengajar je, tapi hari ni macam tu lah. Bila mana pelajar-pelajar ini tak reti, tidak ada adab dalam ilmu. Jadi guru-guru ni pun masuk mengajar je lah. Ajar. Siapa nak dengar, tak dengar korang lah. Nak marah pun tak nak marah dah. Kan? Ikut suka dia. Yang budak pun dia seronok. Sebab dia kata, dia ingat bila macam tu, okey lah. Tapi tu kata, kemenjadian tu tak ada lah. Lagi 10 tahun jumpa, dengar cerita apa, ni mati aksiden kena merempit, ini seorang mati jual dadah, seorang mati macam ni pula, Allahu Akbar. Kalau tak ada timbul kesedaran diri dia. Kan? Kita risau tuan-tuan. Dia kalau budak-budak ni, kalau boleh biar ada sifat autonomi tu dalam diri dia. Dia kecil tau. Dia rasa ada sifat tanggungjawab. Tapi bila mana hari pendidikan tu dah habis dan dia ilmu pun tak ada, umur dah masuk 19, 20, apa benda ilmu tak tahu. Semayang lagi jangan cakap lah. Bagaimana dia nak bentuk sebuah keluarga? Nak mencari kerja. Kerja tu pula kadang-kadang kerja biasa-biasa. Tapi ya, cita-cita besar. Nak pakai betul besar-besar tak? Sama sekarang boleh dapat B-Full kan? Oh, lagi best ha. Tapi 10 tahun kata tak. Dapat B-Full lah. Oh, kan? Tiba-tiba tengok cik-cik. Oh, ada layak untuk terima B-Full kan? Alhamdulillah. Dah berangan dah betul besar. 300cc, 400cc tak? Tapi kerja dekat ni nak buat macam mana? Lalah ambil jalan singkat lah. Jual dadah. Kan? Jadi pusher ke jadi apa lah. Itu cara nak mudah. Itu cara mudah nak dapat apa yang diinginkan. Itu kalau jadi budak dah tak belajar. Hak jadi belajar pun sama juga lah pula. Bila dalam diri tak ada jiwa agama dalam diri, makan rasuah pula. Cerdik-cerdik lah. Makan rasuah pula. Memang dapat hidup mewah pun. Kan? Tak kena cukup, dah kena cukup, makan tak habis. Itu kata. Sebab apa? Tiada ada keberkatan dalam untuk ilmu. Sebab tu apa kita buat? Semua kita nak berkat. Keberkatan umur, keberkatan masa. Umur yang berkat, walaupun masuk 90, 80 tahun, 70 ke 100 tahun pun, dia pandai memanfaatkan diri dia. Orang tua-tua dulu tuan. Atuk-atuk nenek kita dulu Kan? Nenek kita bukan kerti sangat baca pun, tapi duduk bawah rumah, duduk mengapai Yasin, baca Yasin, baca surah Al-Mulk. Surah Yasin, surah Al-Mulk.
Kan, rajin bersedekah. Bukan sekolah pun. Tapi keberkatan umur tu ada. Dimanfaatkan umur dia untuk tu. Kan? Itu yang kita nak. Keberkatan rezeki. Rezeki berkat bukan banyak. Betul Allah Ta'ala tidak menjanjikan kekayaan. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan kecukupan. Rezeki yang cukup. Maksud cukup apa? Kerja bisa-bisa je pun. Tapi anak-anak dapat masuk universiti. Dapat ngaji sekolah sana sekolah sini. Asrama penuh dapat, semua dapat. Itu berkat. Kan? Berkat mendidik keluarga. Kan? Berkatan rezeki. Cukupnya makan minum. Setakat hari ni tak ada lagi lah minta beras rumah orang. Walaupun suami kerja tak biasa mana, isi-isi rumah tak ada lagi lah setakat ni. Pergi minta ketuk pintu orang. Assalamualaikum. Minta beras sikit. Tak ada lagi lah kot. Kan? PKP tu jadi cerita lah. Tak? Itu pun orang datang bantuan. Itu kata berkat. Kita nak benda tu je. Berkat rezeki, berkat umur tak. Benda ni dapat keberkatan. Makanya bukan kira banyak, bukan kira kaya tak. Cukup. Itu janji Allah. Tunaikan dengan penuh ikhlas sebagai seorang guru ni dan buatlah dengan yang terbaik demi menyempurnakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab besar dan berat juga. Ini kerana pembentukan kepribadian anak-anak bermula dari dalam rahim lagi. Kalau orang putih tak apalah, mak dia tengah buruk dan buncit dah ni, pergi dengar lagu teng tung teng tung teng tung teng dan tak dia lah. Itu cara didik dia nak bagi anak ni diam. Cara mendidik kan. Yang kita ni tak adalah tentong lagi dah. Dah. Bacalah surah-surah, baca rezeki, semayang. Makan makanan yang berkhasiat. Itu Imam Malik. Mak dia didik daripada dalam rahim lagi dah. Imam Malik dah. Kan? Pengarang kitab Muwatta' mazhab Maliki tu kan. Imam Syafi'i pun sama dididik. Tu jadi hebat tu. Kan? Tu kadang-kadang adalah kita nak cakap kan benda kadang sensitif juga benda macam ni. Tapi gitulah kata nak didiklah anak dengan baik kan. Bila sudah bergelar ibu dan bapa, tunaikan tanggungjawab dan amanah dengan sebaik mungkin agar anak-anak tidak terabai dan teranaya. Cuba cari masa goal time untuk bersama dengan anak-anak. Cuba juga. Tak dapat dalam kadang memang betul akhir zaman ni mak yang memang sibuk. Tapi memang tak temu dengan anak pun. Tetapi cubalah cari juga masa. Spend time bersama-sama tak. Pergi pasar malam pun tak apa dah. Petang-petang lepas asar bawa pergi pasar malam dekat Masjid Tanah kan. Pergi jalan pusing tengok tak. Yang penting ada masa bersama. Nak nasihatkan anak tak. Kadang-kadang kita kat rumah memang tak bertemu dah. Kadang-kadang masuk rumah pun dia masuk bilik. Time dalam kereta tu. Kan? Pergi mana ni? Kita pergi Kuala Lumpur lah, jalan-jalan KLCC ke mana. Dalam kereta tu bagi nasihat, bagi apa. Waktu makan bersama. Lepas tu kenapa dididik kita, diajar kita makan berjemaah. Kan? Makan sama-sama. Bagi semua dah. Main panggil makan, duduk sama-sama makan. Kan? Sambil-sambil makan, jangan ayah tu nak marah, ayah marah. Nasihat. Bukan suruh marah depan rezeki. Kan? Nasihat. Ayah kalau boleh nak anak jangan tu lah. Tami-tami dia makan. Dah. Itu cara dia. Kan? Ambil cari masa untuk bersama dengan anak. Mesti kena bagi masa kat tuan-tuan apa cerita pun. Kan? Sebab apa? Bila tidak ada communicate antara ibu bapa dan anak, dia akan cari siapa? Dia akan cari kawan-kawan. Kalau kena kawan-kawan senonoh, alhamdulillah selamatlah kita. Kena dapat kawan-kawan yang dua nonoh ni habis kan? Habis. Nasihat yang salah. Aku kalau mak ayah aku marah, aku lari rumah senang. Aku bungkus-bungkus baju aku lari je. Biar diorang rasa menyesal sikit. Ambil kau. Kau marah lagi aku kan? Itu. Dapat nasihat yang salah. Kan? Itu rugi malam. Anak-anak juga ada tanggungjawab terhadap ibu bapa mereka. Ibu bapa adalah lubuk pahala bagi anak-anak. Lepas tu berbaktilah anak-anak lagi mana ada mak ayah ni. Buatlah sebaik mungkin terhadap mak ayah ni. Mak ayah kita pun tak bukan nak minta duit lagi dah. Beras yang kita hantar sebulan tu hari ni pun tak habis lagi lah. Bukan nak makan banyak pun. Tapi apa dia nak? Dia nak masa kita bersama dengan dia. Tanya khabar tak? Tanya khabar. Cakap malam telefon pun tak apa, tanya khabar. Dah makan ke belum? Belum. Mana makan dia? Ini macam mana? Itu je pun. Takat 2 minit kan? Sebab tu gunakan. Rebutlah peluang itu sebelum mereka pergi buat selama-lamanya. Dah pergi dah tak ada dah. Tinggal kenangan je lah.
Berbuat baiklah kepada ibu bapa kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa adalah amanah yang Allah SWT serahkan kepada anak-anak. Jagalah amanah itu sebaik-baiknya agar kita diberkati di dunia dan di akhirat. Pengajaran hadis ini menyatakan bahawa tugas dan kewajipan yang sangat berat bagi pemimpin rakyat, individu atau kumpulan, kena pada semua orang lah, kerana mereka akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyatihi. Kamu semua ni adalah pemimpin dan kamu semua akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kamu pimpin. Oleh itu, Islam mengajar pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik, adil, jujur, amanah dan bijaksana agar selamat di dunia dan di akhirat. Pengajaran yang kedua, dalam Islam, seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi 6 syarat. Yang pertamanya, mempunyai kekuatan, iaitu kemampuan dan keupayaan atau serta kecerdasan dalam menjalankan tugas. Al-Qawiyul Amin, mesti kuat, mesti cergas. Bukan terhadap tubuh badan, mental pun kena kuat. Serangan daripada pihak lawan, tekanan daripada dalaman, apa saja dah mental kena kuat. Dan mesti ada pendirian. Tidak hanya semata-mata mendengar laporan dari orang bawahan. Confirm cantik punya lah. Kalau bos minta laporan apa-apa tak, confirm cantik. Jalan yang dah macam zaman perang pun cantik juga jalan tu dah. Bagi laporan cantik punya lah. Gambar mungkin lebih gambar tempat lain kan. Contoh tak? Ada. Pemimpin ni mesti turun bawah. Dia sendiri tengok. Ambil contoh teladan Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu je contoh dah. Senang. Kan? Turun bawah pergi tengok sendiri. Sebab kalau mengharapkan laporan daripada orang kanan, orang kiri, orang depan, orang belakang, belum tentu benda tu menepati apa yang dia hendaki. Tak capai. Yang keduanya, amanah pemimpin ni, yakni kejujuran dan pentadbiran yang baik. Tu ada tadi tak? Apakah rasuah ni kan? Itu memusnahkan negara habis. Yang kaya 2-3 kerat je pun. Kan? Yang kaya 2-3 kerat je. Jadinya tu yang masalahnya. Kalau kaya semua tak apa tak. 2-3 kerat tu je. Hal ni semua susah. Yang susah siapa? Rakyat susah. Yang ketiga, bertolak ansur serta mempunyai kepekaan terhadap orang yang dipimpin. Yang keempat, pemimpin hendaklah menaikkan kewajipan-kewajipan yang diamanahkan kepadanya dengan tekun dan profesional. Yang kelima, tidak mengambil kesempatan daripada jawatan yang sedang disandangnya. Inilah amanah. Sebab tu bila mana Abu Zal Al-Ghifari minta pada Rasulullah, ya Rasulullah bagilah aku jawatan. Rasulullah kata jangan. Kau tak mampu nak ikut. Wahai Abu Zar, jawatan ini adalah satu penyesalan buat engkau di akhirat nanti. Di dunia seronok tak? Orang panggil Datuk, orang panggil tu, orang lalu tabik semua tak? Di dunia kan, mati-mati masuk kubur tak ada orang panggil lagi dah. Kau tanggunglah, ditanya apa yang kita buat nanti. Sebab tu Rasulullah kata beritahu Abu Zar, kau jangan. Sebab jawatan ini satu penyesalan. Jadinya jangan ambil. Tapi para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, memegang jawatan khalifah ni bukan sebab abuan, sebab tanggungjawab. Tanggungjawab memimpin ummah ni. Sebab tu badan ada kaya-kaya. Kecuali Sayyidina Osman tu memang daripada zaman dulu dia kaya dah. Zaman dia sebelum jadi menantu Rasulullah pun dia dah kaya. Itu jangan cakap lah. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Ali biasa ya. Tak ada berkaya pun. Sayyidina Umar tinggal RM20 ya. Untuk contoh, 20 dirham je. Ketika dia meninggal dunia, ada lebih kurang anggaran duit dia adalah 20 dirham. Lepas beli kapan ni pun. Kan? Ini. Tapi bila mana hari ini jawatan itu dilihat sebagai habuan. Bukan lagi sebagai amanah. Ini masalah ni. Jawatan dilihat sebagai habuan. Oh, yang dapat JPS, MT, projek ni, kuda-kuda ni. Nampak tu? Dia tak fikir beban balik itu. Yang keenamnya, menempatkan orang yang paling sesuai dan cekap dalam melaksanakan tugas. Dan bukan memilih mereka yang pandai mengampu dan bermulut manis. Tempatkan seorang dalam posisinya itu mengikut kelayakan, pengalaman, kebolehan dia buat. Kan? Ini kata tadi. Itu baru tepat. Bukan sebab engkau kawan aku, okeylah aku pegang ni dah. Kesan bertanggungjawab ni pertamanya kesan terhadap agama. Seorang Muslim itu akan menunaikan segala perintah Allah SWT dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai hamba
dan sentiasa melakukan segala ibadah sebaik mungkin. Kalau dia seorang hamba yang bertanggungjawab. Tanggungjawab terhadap diri sendiri. Dia akan sentiasa bertanggungjawab memelihara diri daripada sebarang perkara yang memudaratkan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara sia-sia dan mengundang kemukaan Allah SWT. Dia akan jaga diri dia. Dia tak rosakkan diri dari jasmaninya, terlibat dengan dadah, dengan arak, ya, rokok dan juga sebagainya. Dalam dalamannya pula akidahnya itu, akidah yang benar, bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia pegang sungguh-sungguh ni, kan? Dia jaga sungguh-sungguh dalaman dia, amalan dia semua tak. Yang ketiga ialah keluarga, tanggungjawab kepada keluarga. Dia juga bertanggungjawab mendidik keluarganya dengan didikan agama dan memastikan setiap ahli keluarganya supaya sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab keempat, kesan yang keempat terhadap masyarakat. Dia bertanggungjawab memberi kerjasama dan sokongan yang baik dalam sebarang aktiviti kemasyarakatan, keagamaan dan kebudayaan serta berkomunikasi dengan baik untuk tujuan dakwah bilhal perbuatan. Kita hari ni bila sebut tentang dakwah, kita sebut dakwah lah kan. Lalu kita cakap dakwah tu cakap mulut lah, ustaz-ustaz lah ni. Tak? Kita dalil lah Quran ke buku ke depan ni tak? Kita tak sedar sebenarnya dakwah dia bukan hanya bercakap ke depan ni je. Dakwah itu juga dakwah bilhal yang sebut tadi ni, iaitu dakwah dengan sifat perangai kita yang baik. Berkomunikasi dengan baik, bersifat jujur, tu dakwah bilhal lah tu. Bukan kita cerita agama ke orang pun, tapi orang tengok kita ni, itu orang banyak baik, ni orang Islam banyak baik kan? Orang puji. Kalau di barat pun sama, akhlak orang Islam orang tengok. Kan? Itu dah tengok tu ada dakwah bilhal. Dakwah bilisan ini kerja ustaz lah, memang kerja dia pun nak bercakap kat masyarakat kan. Memang kerja dia. Tapi kita sebagai anggota masyarakat ni, yang mana kadang-kadang kita nak cakap pun pernah kati, dalil pun tak hafal. Jadinya tunjuk orang yang baik kan. Itu yang kata dakwah bilhal, dengan perbuatan kita, dengan perangai kita yang senonoh. Tak pandai cakap agama tak ada masalah. Yang penting tunjukkan akhlak baik, perangai yang baik, alhamdulillah. Itu dah nampak sebab imej Islam kita bawa tu segi situ tu. Orang bukan Islam bukan dia kerti dalil pun, mana dia tahu hadis, mana dia tahu Al-Quran. Dia tengok Quran hadis celah mana? Dia tengok perangai kita. Kalau perangai kita baik, ini betul lah, ini Quran ajar macam ni, ini dia punya Nabi ajar macam ni, bagus lah orang Islam. Kan? Sebab dia punya Quran ajar, Tuhan dia punya ajar, Nabi ajar ini macam. Okay. Tak? Tapi kalau perangai tak senonoh, agama juga salah. Kan? Itu kata kita jadi duta kepada agama kita terhadap orang bukan Islam. Kan? Sama-sama kita tak ada masalah. Eratkan ukhuwah je lah. Tapi dengan orang bukan Islam, kita duta. Bukan kita bercakap. Perangai kita, orang tengok perangai kita. Kesimpulannya, setiap manusia mempunyai tanggungjawab tertentu yang mesti ditunaikan untuk memperolehi kedamaian hidup, dunia dan akhirat. Sama ada mereka adalah hamba kepada Allah SWT atau sebagai pengatur kepada diri sendiri, ibu bapa, isteri, suami, anak, anggota masyarakat, rakyat kepada sesebuah negara, ataupun paling tidak adalah sebagai hamba Allah SWT yang kerdil di muka bumi ini. Tengok besarnya tanggungjawab tu kita. Kita seorang pun dah berapa banyak tanggungjawab. Nah, kalau saya sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang pekerja, kan? Seorang apa lagi, seorang rakyat macam-macam tanggungjawab, banyak tanggungjawab ada. Yang utama tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah. Kesimpulan yang kedua, seorang Muslim tidak semestinya menjalankan tanggungjawab mereka terhadap sesama Muslim sahaja. Kepada orang yang bukan Muslim, sewajarnya juga mereka turut dibantu dalam hal-hal yang dibolehkan Islam. Bukan tak boleh kita communicate, kita berurusan dengan orang bukan Islam, boleh ya, dalam batas-batas tertentu lah. Nah, tanggungjawab seorang individu Muslim terhadap masyarakat di sekelilingnya, iaitu menjalankan amal makruf dan nahi mungkar, atau dalam kata lainnya dakwah. Kesimpulan yang ketiga, sebagai umat Islam yang berlandaskan pegangan Al-Quran dan As-Sunnah, seharusnya kita sedar akan peranan dan tanggungjawab kita dalam setiap aspek dan tuntutan Islam. Sesungguhnya kita harus mengambil berat akan tanggungjawab dan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, agar hidup kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, kupasan tentang tajuk yang ke-13. Alhamdulillah,
Dia selesai mengupas tajuk ini. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk yang ke-14 iaitu amanah. Sifat amanah. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا مقبولا اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته